dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazmir bin Samir dari PJJ Kota Kinabalu akan membentangkan mengenai dengan tokoh kemerdekaan di negeri Sabah. Tokoh yang kami pilih adalah Tun Fuad Stephen. Kita pergi kepada sejarah negeri Sabah. Pada tahun 1975 telah mencatat lembaran baru dalam arena politik di negeri Sabah, yang mana Parti Berjaya telah ditubuhkan. Dengan penubuhan parti tersebut, Berjaya menguasai pentadbiran di negeri Sabah selama 9 tahun dari 1976 sehingga 1985. Banyak pembangunan di negeri Sabah dibawa oleh parti tersebut, dan pembangunan itu menjadi asas kepada kemajuan dan pembangunan di dalam negeri Sabah. Kita pergi kepada latar belakang Tun Fuad Stephen. Nama diberi adalah Tun Haji Muhammad Fuad Stephen ataupun dikenali sebagai Donald Stephen. Beliau memainkan peranan penting dalam urusan memasukkan Sabah ke dalam Malaysia pada tahun 1963. Beliau juga pernah menjadi Ketua Menteri sebanyak dua kali pada tahun 1963 sehingga 1964. Itu untuk yang pertama kali. Yang kedua, beliau menjadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi, kali kedua pada tahun 1976. Namun itu, beliau telah terlibat dalam tragedi Malang kapal terhempas dan menjadi mangsa korban dengan beberapa orang menteri Sabah. Beliau juga dilahirkan pada 14 September 1920. Beliau mempunyai kecukan darah British dan Kadazan. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah lelaki Saint Mary Sandakan, dan beliau juga merupakan seorang penulis yang memperjuangkan masyarakat setempat. Oke, kita pergi kepada tokoh kemerdekaan. Sebagai tokoh kemerdekaan, Tun Fuad Stephen ini adalah Menteri Sabah yang pertama dilantik menganggotai Kabinet Persekutuan di Tanah Melayu pada 1964. Beliau juga bertanggung jawab dalam al-hewal kebajikan di negeri Sabah. Beliau juga telah dilantik ke jawatan tertinggi di negeri Sabah sebagai Gubernur pada tahun 1975. Dan di bawah parti beliau ini telah berjaya membentuk kerajaan yang mengganti Parti USNO pada tahun 1976 dalam pilihan raya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang sumbangan Tun Fuad Stephen dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Miguel bin Kiansan. Nomor metrik 276519 daripada PJJ Kota Kinabalu. Oke, pertama kita pergi kepada sumbangan Tun Fuad Stephen dari segi politik. Tun Fuad telah mengasaskan satu pertubuhan, yaitu Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu, atau lebih dikenali UNKO pada tahun 1961. Tun Fuad ialah seorang ahli jawatan kuasa perundingan Perpaduan Malaysia. Seterusnya, parti politik dikenali sebagai Parti Persatu Rakyat Jelata Sabah atau Sabah People United Front, dan akronimnya adalah Berjaya. Parti Berjaya ini telah memerintah kerajaan negeri Sabah selama 8 tahun, yaitu bermula pada tahun 1976 sehingga 1985. Tun Fuad telah dipilih buat kali kedua sebagai Ketua Menteri Sabah, yaitu pelantikan Tun Fuad sebagai Ketua Menteri kali kedua merupakan Ketua Menteri Sabah yang kelima. Ini adalah serba sedikit tentang sumbangan Tun Fuad dari segi politik di negeri Sabah. Secara ringkas tentang pilihan raya pada 1976,
di mana menerangkan kejayaan Tun Fuad meraihkan undian majority yaitu pada pilihan raya tersebut. Tun Fuad Stephen bertanding atas tiket berjaya di kawasan N15 Kyulu. Oke, mari kita teruskan kepada sumbangan Tun Fuad Stephen dari segi ekonomi. Pembangunan ekonomi. Tun Fuad memberikan sumbangan yang besar juga dalam bidang ekonomi melalui Pati Berjaya. Kerajaan telah menubuhkan lembaga pembangunan tanah Sabah, yaitu Sabah Land Development Board atau SLDB, yang lebih sistematik bagi menggalakkan para petani mengusahakan tanam mereka sendiri. Sebagai contoh, bantuan yang diberikan oleh SLDB ini ialah daripada keuangan, teknikal, kemudahan pasaran kepada petani luar bandar bagi menggalakkan mereka melibatkan lagi diri dalam bidang pertanian. Kerajaan menggalakkan penglibatan penduduk Bumiputera dalam sektor perniagaan, perindustrian dan pertanian dengan kerjasama daripada kaum bukan Bumiputera. Untuk itu, kerajaan telah memberikan peluang yang luas kepada Bumiputera bergiat aktif dalam sektor perniagaan dan perindustrian. Ekonomi Sabah dari pengeluaran bahan mentah telah bertukar kepada pengeluaran bahan-bahan industri. Semasa pemerintahan Tun Fuad, terdapat beberapa pertubuhan yang ditubuhkan untuk membantu Bumiputera, yaitu Koperasi Pembangunan Desa atau KPD, di mana bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan luar bandar, terutamanya pembangunan tanah, penubuhan pusat memproses dan mewujudkan usaha sama dengan syarikat kerjasama pembangun tanah. Di samping itu, KPD juga bertindak sebagai juru nasihat kepada petani-petani bagi memproses hasil pertanian mereka. Seterusnya, KO Nelayan atau Koperasi Pembangunan Perikanan. Perbandanan ini akan mengumpulkan semua nelayan bagi memaksimalkan penggunaan bot dan perkakas serta pemasaran dengan bantuan kerajaan. Selain itu, KO Nelayan juga memberi bantuan subsidi, pinjaman keuangan, menyediakan kemudahan peralatan dan sebagainya bagi menaik taraf sosial ekonomi nelayan. Oke, kita teruskan kepada Koperasi Jelata Sabah atau Kojasa, di mana Kojasa ini ditubuhkan bagi menyelesaikan permasalahan, yaitu bagi menurunkan harga barang-barang di Sabah. Penubuhan Kojasa selain daripada membantu Bumiputera berniaga, turut membantu menstabilkan harga barang-barang harian kepada rakyat. Dan yang terakhir adalah Sabah Forest Development Authority atau SAFODA. SAFODA ini merupakan pemprosesan kayu balak di mana boleh dilakukan di Sabah bagi memperoleh harga yang lebih baik pada sektor pembalakan. Untuk menggalakkan pembangunan kayu balak, kerajaan mendirikan 3 buah kompleks pembalakan di Sabah, yaitu di Sandakan, Tawau, dan Lahadato, untuk memproses balak tempatan bagi tujuan ekspor dan kegunaan tempatan. Seterusnya kita beralih kepada dasar ekonomi baru. Selaras dengan dasar ekonomi baru, sebuah jabatan kosat telah dibentuk bagi membantu rakyat Bumiputera menyertai sektor perniagaan dan perindustrian. Usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan telah membawa kepada pertumbuhan ekonomi di Sabah. Seterusnya kita beralih kepada sumbangan Tun Fuad Stephen dari segi sosial. Serba sedikit tentang kemajuan dalam bidang sosial di bawah pemerintahan Tun Fuad. Beliau telah berjaya menubuhkan Kementerian Kebajikan Masyarakat dan Perpaduan Negara
bagi tujuan menggalakkan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat ke arah mencapai perpaduan negara. Kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat dijalinkan bagi menyediakan dan meningkatkan perkhidmatan pendidikan, kesehatan, dan kebajikan kepada penduduk Sabah. Terdapat beberapa sekolah ditubuhkan sepanjang nama Tun Fuad. Ini adalah satu kejayaan di mana dicapai oleh Tun Fuad dalam bidang sosial. Seterusnya, ada 10 buah sekolah menengah sehingga tahun 1980, di mana di sini menunjukkan bahwa semasa pemerintahan Partai Berjaya atau Tun Fuad sebagai Ketua Menteri Sabah menunjukkan bahwa mereka telah berjaya membina 10 buah sekolah menengah sehingga 1980. Pemerintah pada semasa Tun Fuad juga mengutamakan kebajikan rakyat negeri Sabah dengan melaksanakan pelbagai rancangan bantuan masyarakat, di mana memberi bantuan kepada orang tua berumur 60 tahun ke atas, memberi pakaian-pakaian seragam sekolah, kasus sekolah, serta juga susu percuma untuk anak-anak sekolah. Ini adalah antara bantuan kerajaan kepada rakyat di negeri Sabah bagi menambah baik lagi taraf kehidupan rakyat Sabah. Seterusnya, memberi perhatian kepada penambahbaikan kemudahan hospital, terutamanya di Kota Kinabalu, Sandakan, dan Tawau. Seterusnya, terdapat beberapa proyek yang dibina untuk kemudahan orang awam atau rakyat Sabah, di mana Jalan Sempurna ke Lahadatu, Papar ke Bofot, dan Tamparuli ke Ranau, di mana menghubungkan kawasan luar bandar dengan kawasan bandar. Selain itu, pembinaan kemudahan di pelabuhan utama yaitu turut dijalankan, antaranya di Kota Kinabalu bertempat di Teluk Sepanggar, Sandakan, dan Tawau. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Andy Maxwell ini, nomor metik 276479 dari PIJ Kota Kinabalu. Saya akan teruskan dengan kejatuhan Kerajaan Berjaya. Antara faktor-faktor kejatuhan Partai Berjaya ini dalam arena politik negeri Sabah ialah yang pertama, pemimpin partai ini mulai menjalankan dasar-dasar yang tidak disenangi oleh penduduk tempatan, terutama sekali kaum kerajaan dusun di sekitar tahun 1981 hingga 1984 pada masa pemerintahannya. Yang kedua ialah kaum kerajaan dusun di Sabah yang beragama Kristen tidak senang dengan perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Majelis Ulama Islam Sabah, yaitu MUIS, di bawah Kerajaan Negeri Berjaya. Yang ketiga, isu tambunan juga menjadi faktor utama kejatuhan partai ini karena tindakan Datuk Haris Saleh yang menghapuskan status Tambunan sebagai daerah. Hal ini telah mendapat kecaman daripada golongan yang bersimpati terhadap nasib penduduk Tambunan. Yang keempat ialah tindakan pemimpin tertinggi Partai Berjaya yang menyerahkan Labuan kepada kerajaan pusat, yaitu Labuan dijadikan sebagai wilayah persekutuan. Diteruskan dengan kemangkatan Tun Fuad Stephen. Kemangkatan Tun Fuad Stephen telah menyebabkan penduduk negeri Sabah merasa kehilangan seorang pemimpin yang telah banyak berjasa kepada negeri Sabah. Kematian beliau adalah disebabkan oleh peristiwa pesawat terhempas di Simbolon pada 16 Jun 1976 setelah bertolak balik dari Labuan atas urusan kerja. Peristiwa ini dinamakan Double Six karena tarikh peristiwa itu berlaku. Peristiwa Double Six ini juga telah menimbulkan banyak konflik dan tanda tanya akan punca pesawat yang dinaiki oleh Tun Fuad Stephen dan rombongannya terhempas. Secara kesimpulannya, tokoh berjasa seperti Tun Fuad Stephen semuanya wajar diletakkan sebaris dengan
tokoh lain seperti Tunku Abdul Rahman yaitu Bapak Kemerdekaan Tanah Melayu, manakala Tun Fat Stephen pula adalah antara individu yang menjadi pemangkin kepada pembentukan Persekutuan Indonesia 1963. Oleh itu, tidak heran apabila jasa beliau senantiasa dikenang sehingga ke hari ini, dan jasa beliau tetap menjadi pelajaran kepada masyarakat masa kini. Terima kasih.